Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sidang pendengar sekalian, sahabat-sahabat sekalian, diharapkan dapat mendengar suara saya dan suara puan ini. Puan ini apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, Ustaz, apa khabar? sahabat-sahabat yang alhamdulillah baik, sudah sarapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang mendengar sedang mengikuti kami boleh respon sama ada suara jelas atau tidak terlebih dahulu sebelum kita teruskan wacana kali ketiga kita ini, iaitu perkongsian penterjemahan oleh hari ini kita bersama dengan Puan Irni Fazrita Farid yang menterjemahkan sebuah novel yang bertajuk Manuscript Found in Accra dalam bahasa Inggerisnya. Sebenarnya Inggeris itu pun terjemahan daripada bahasa asalnya iaitu bahasa Portugis. Kerana pengarang asalnya Paulo Coelho adalah orang Brazil yang berbahasa Portugis ya. Jadi kalau tidak ada apa-apa lagi dan saya rasa respon suara pun bagus ni, tak ada masalah apa. Alhamdulillah Tuan Nazri, Muhammad Nazri, Ochai, Nik Zainun kata jelas lah. Okeylah. Puan Fazrita tanpa membuat Irni. Puan Irni, tanpa saya membuang masa, saya serahkan pada puan, tapi disebabkan saya kena kontrol slide puan ini, saya akan ada bersama insya-Allah ya. Jadi masa kita persilakan Puan Irni Fazrita Farid untuk berkongsi proses yang dengan sedikit fokus pada sejarah dan agama kerana ada sesuatu yang istimewa tentang naskah dari Accra ini sebenarnya. Ia berkaitan dengan tidak secara khusus ataupun secara khusus dengan agama lain sebenarnya. Itu yang menarik je sedikit insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan Puan Irni untuk teruskan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pengalaman saya yang pertama dengan buku terjemahan juga yang pertama. Terima kasih Ustaz Zahiruddin kerana membantu sesi. Terima kasih juga kepada IIUM Press kerana memberi peluang untuk saya mencuba bidang baru. Nama penuh saya Irni Fazrita Farid. Saya berusia 49 tahun. Bagaimana saya menjadi penterjemah? Ikutkan proses pembelajaran saya bermula dengan ijazah perakaunan. Saya graduan daripada UIA dalam bidang perakaunan dan saya bekerja di bidang perbankan selama 21 tahun. Dan saya juga melanjutkan pelajaran untuk masters dalam bidang kewangan Islam secara praktis dengan INSAF. Dan masa saya nak menyelesaikan master saya, kami juga membuat keputusan sekeluarga untuk saya bersara awal untuk menemani ibu kami dan juga menemani anak-anak di rumah. So bila saya buat keputusan begitu, saya pun bertanya pada suami, apa yang saya nak buat di rumah ni? Memang kerja rumah memanglah ada, tapi ya untuk diri sendiri dan untuk memanjangkan pesanan arwah ayah saya. Dia kata hidup ni kita perlu bekerja, kita perlu menyumbang. Bukanlah kata menyumbang tu dalam bentuk kewangan, tapi sumbangan tu boleh datang dalam pelbagai bentuk. So inilah permulaan saya, inilah sumbangan saya, insya-Allah semoga diberkati. Permulaan saya dengan terjemahan, kebetulan tahun 2015 bila saya bersara, masa tu ada program untuk latih semula suri rumah. Untuk suri-suri rumah yang bersara awal, yang ada kelulusan, yang profesional tapi memilih untuk berhenti kerja di bawah Kementerian Sumber Manusia.
So salah satu program yang dia cadangkan adalah kursus penterjemahan dengan Institut Terjemahan Buku Malaysia dan juga kursus penyuntingan antara banyak-banyak kursus. So bila saya teringat soalan yang saya bertanya pada suami saya, apa yang saya nak buat? Suami saya kata, dah awak suka buku, so teruskanlah buat apa yang disukai. So saya pun mencuba bidang penterjemahan. Tapi belajar teori ni dengan praktikal tak sama. Itu bila belajar ni kita perlu praktis. Yang uniknya latihan saya dalam penterjemahan bermula dalam bahasa Arab. Kebetulan peluang diberi oleh ustaz yang mengajar saya. Dia beritahu kata kalau kita belajar setakat satu tahap tapi kita tak usaha untuk terbangkan diri kita, so memang kita tak akan dapat untuk maju ke depan. So saya bermula menterjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu dan juga bahasa Arab ke bahasa Inggeris. Dan naskah dari Akra ini adalah novel pertama cubaan saya untuk diterjemah daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Naskah dari Akra ni satu novel yang menarik. Bila saya antara kota kata-kata pujangga yang banyak saya tengok keluar dalam Google bila saya buat kajian semasa menterjemah adalah kata-kata ni. Only he gives up is defeated, everyone else is victorious. Secara keseluruhan novel ini bercakap mengenai apa maksud tewas, apa maksud dikalahkan. Dia berkata lebih kurang beginilah, kata kalah atau tewas tu memang satu kitaran hidup, memang semua orang akan lalu. Tapi sebenarnya orang yang kalah, orang yang tewas adalah orang yang berputus asa. Maknanya kita tidak cuba untuk bangun semula. Dalam buku ni memang ada banyak kata-kata pujangga, banyak rujukan kepada alam. Dia setiap bab tu dia mesti merujuk pada alam. Kita pun tahu alam ni dijadikan sebenarnya untuk kita belajar, untuk kita mendalami, untuk kita guna alam ini sebagai satu jalan untuk kita ke akhirat kelak. Balik pada pengalaman saya bekerja di bank, saya banyak bermain dengan angka. Tapi dalam kesibukan bekerja tu saya masih meneruskan hobi saya suka membaca. So antara genre yang saya suka adalah genre seperti naskah dari Akra ni, genre fiction. So buku manuskrip dari Akra ni asalnya daripada bahasa Portugis. Buku ni adalah buku yang ke-22 ditulis oleh Paul Coelho. Terbitan 2012 dan bahasa Inggerisnya diterbitkan pada 2013 setebal 194 muka surat. Saya mengambil masa yang diberi kepada saya adalah selama 2 bulan lebih kurang, daripada 14 Februari hingga 14 September untuk menterjemahkan buku ini. Alhamdulillah, masa tu kira untuk saya bersesuaian, bertepatan pula lah dengan masa PKP. Genre novel ni adalah novel fiction, tapi yang istimewanya dalam novel ini dimasukkan fakta-fakta sejarah yang benar-benar ada, memang fakta sejarah yang berlaku. Itu antara aspek keistimewaan novel ini. Sejarah ini dia tahun Masihi 1099 dan bila saya cek Google memang ada tarikhnya, memang ada peristiwanya.
Tinggal ni dia ambil latar belakang novel ni secara fiction pada malam kejadian sebelum serangan tentera salib pada tahun itu. Daripada segi agama atau falsafah, walaupun latar belakang sebelum peperangan, tapi buku ni dia berkisah sebenarnya tentang falsafah, tentang apa yang kita fikirkan setiap hari, tentang agama, tentang diri. Memang topik ni kira kalau sekali baca macam topik yang biasa-biasa, tapi topik-topik yang biasa ni kadang-kadang susah untuk kita nak ekspreskan. Kadang kita nak bertanya pun susah. So adalah soalan-soalan dalam buku ini yang memang mungkin kita pun tertanya-tanya, tapi kita tak pernah diberi masa atau jumpa masa pun untuk bertanya. Persediaan saya untuk menterjemah, saya memang akan baca teks keseluruhan untuk mendapatkan idea secara menyeluruh. Lepas tu saya akan baca balik lagi sekali secara harfiah satu persatu untuk membuat penterjemahan. Membahagi masa untuk saya memang suka waktu pagi. Memang waktu pagi selepas pukul 8 tu saya dah lapang. Dan juga waktu malam tu kadang-kadang ilham tu laju sikit. Dia agak tenang sikit setelah semua urusan kehidupan seharian tu selesai. Sebenarnya dalam live ni saya dibantu oleh Ustaz Zahiruddin. Dia yang kontrolkan slide saya dari tempat beliau. Semasa menterjemah, salah satu prosesnya kita buat kajian sebab untuk mendapatkan mood kerja dan juga untuk mendapatkan mood buku tu sendiri daripada pandangan penulis. Saya ada tengok Google, saya search Google, saya ada tengok juga macam mana bayangan rupa manuskrip sebab Museum Koptra tu memang ada website dia dan memang ada disebut tentang manuskrip. Dan memang ada pun rupa manuskripnya. Dan juga saya juga tengok YouTube. Dalam YouTube ada juga video yang menarik tentang Paul Coelho tu sendiri. Paul Coelho sendiri menulis buku ni selepas dia jatuh sakit. Itu sebabnya dalam salah satu kata dekat muka surat untuk kata-kata dia beritahu dia menulis ni untuk ditinggalkan. Dia memang jatuh sakit dan dia agaknya dia ingat hampir ke saat-saat akhir. Tapi dia mencari semangat untuk menulis. Dan dia pun sendiri kata nak kata buku ni buku yang benar, dia kata dia tak pernah mengaku, dia tidak mengaku begitu. Tapi watak-watak dalam tu dia kata memang ada, memang nyata. Even watak ahli arkeologi yang bernama Sir William Wilkinson, seingat saya, pun dia pernah berjumpa dengan anak arkeologis tu. Daripada YouTube tu saya tengok ada banyak feedback, ada banyak respon, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positifnya ada orang-orang muda yang mengambil pengajaran pada buku ni sebagai panduan untuk kerjaya dia, panduan dia untuk membina sikap semasa bekerja. Yang negatifnya ada. Setiap buku selalunya dia ada dua pandangan. Ada yang kata ialah kita biasa bila baca buku tu kita nak tengok ada watak antagonis, ada watak positif, ada watak negatif. Untuk buku ni dia antagonis ni pada malam peperangan tu suasana. Dan watak positif ini adalah watak-watak dalam buku tu sendiri yang bertanya.
bila tengok website, saya tengok memang banyak bahan. Even saya tengok sendiri sejarah pada malam latar belakang buku ni masa tu memang sebelum perang salib tahun 1999 rasanya. Perang salib tu berlaku pada 15 hari bulan dan latar buku ni pada tahun 15 Julai. Saya pun tengok 15 Julai lah tarikhnya. Tarikh serangan tu diambil pada tarikh 15 Julai mengikut memang fakta sejarah. Tapi dalam buku ni yang menyerangnya dia sebut sebagai tentera Perancis. Dan keadaan pada masa itu di Jerusalem memang orang Islam, orang Yahudi, orang Kristian memang telah duduk hidup bersama dalam keadaan muhibah. Memang mereka tak ada masalah untuk hidup bersama dan untuk pada malam peperangan tu mereka pun dah memang berpakat. Orang Islam pusatnya di Masjid Al-Aqsa, orang Yahudi di Mihrab Daud dan orang Kristian diambil bahagian selatan, seingat saya. Mereka semua dah berpakat untuk mempertahankan Jerusalem. Dan dalam latar belakang itu juga masyarakat di situ pada masa itu diberi dua pilihan, sama ada kekal di Jerusalem ataupun keluar untuk berlindung. Jadi pada malam tu watak utamanya adalah Cobb. Cobb ni adalah seorang pemerhati pada saya, seorang nak kata pendeta, orang yang bijaksana. Dia orang yang nak kata pengembara, dia berbangsa Greek, dia datang ke Jerusalem ni untuk mengembara. Tapi akhirnya rezeki dia di situ dan dia hanya kerja layman lah, kerja yang biasa-biasa. Tapi dia memerhati. Dia quote Ibnu Athir, dia seorang yang memerhati. Apa yang dia perhatikan, dia catatkan. Dan watak-watak sokongan memang banyak. Dalam novel ni memang banyak watak sokongan. Yang dalam prakata pun dah sebut ada dua adik-beradik tu yang mempunyai peranan pertama yang jumpa manuskrip ni. Di mana? Di Naq Hammadi. Kawasan Naq Hammadi ni di Egypt dalam gua. Yang jumpa, biasalah kanak-kanak kalau jumpa benda ni mesti nak bawa balik. Dan dia orang boleh tahu pula kata barang ni bernilai, ada yang dia dah berjaya jual. Juga di belakang anak-anak ni ada ibu dia, ibu yang risaukan anaknya, ibu yang ada kepercayaan tentang kuasa negatif. Dan ada Sir Walter, Sir Walter tadi saya silap, Sir Walter yang menjumpai manuskrip ni pada tahun 1974. Dan watak penulis, orang yang menulis ni, semasa Cobb ni bercakap, dia memang suruh orang menulis. Kalau tak boleh menulis, kita kena ingat. So watak orang yang menulis. Dan ada lagi 20 lagi watak sampingan sebagai orang yang menyoal dan juga watak 3 patriark utama mewakili Islam, Yahudi dan Kristian. Plot cerita memang dalam 20 persoalan ni. Ada banyak persoalannya. Satu mengenai kekalahan. So ini contoh-contohnya lah, bila defeat saya terjemah sebagai kekalahan. Bila defeated one saya pilih untuk terjemah sebagai orang yang tewas. Memilih-milih perkataan ni pun mencabar juga. Kadang-kadang kita faham sebegitu, mungkin dalam kamus ada perkataan yang lebih baik. Solitude saya pilih sebagai bersendirian. Dan I'm useless, aku tidak berguna. Dan yang bertanya ni daripada berbagai lapisan masyarakat. Macam Yaakob ni orang Yahudi, orang saudagar,
Yang bertanya tentang perselingkuhan ni seorang gadis yang sebenarnya nak berkahwin dan merancang untuk berkahwin, tapi sebab esok perang perkahwinan dia dibatalkan. Yang tidak berguna ni seorang kanak-kanak, dia nak sangat berjuang, tapi masyarakat dah buat keputusan dia lah orang yang perlu pindah untuk menyelamatkan diri. Afraid to change, takut untuk berubah. Ini pertanyaan daripada Almira, seorang tukang jahit. Almira ni aktif juga bertanya, dia pun ada bertanya soalan lain. Dan Almira ni juga antara watak yang dalam Google dikata ada persamaan dengan novel Khalil Gibran, The Prophet. Ada watak Almira juga dalam tu. Lepas tu dalam Takut Nak Perang ada pula yang bertanya tentang kecantikan. Ada yang bertanya memang soalan yang betul-betul. Ya, kita tak tahu mana nak tuju. Bayangkan kita dalam peperangan, kita tak tahu apa nak jadi esok. So kita tak tahu ke mana kita nak pergi. Dan pertanyaan juga daripada orang wanita lanjut usia yang masih mencari cinta, tak berjumpa lagi. Persoalan memang pada saya memang persoalan ni memang kita sentiasa terfikir-fikir. Persoalan seterusnya daripada seorang pemuda dengan seorang tua. Yang orang muda berkata kita tak banyak pilihan. Takdir tu dah ditentukan, kita ikut. Yang orang tua pula berkata kita ni tak boleh nak patah balik dah. Itu je keadaannya. So apa yang kita nak buat? Soalan tebu, soalan seks daripada seorang isteri, seorang saudagar. Dan soalan ialah bila dah kalah, orang yang terselamat tu apa yang kita nak beritahu kepada anak-anak kita. Saya nampak ni macam cerita zaman Jepun Atikah lah. Sebab saya teringat juga bila masa perang, untuk pengalaman kita sini, yang mana yang biasa masa perang dulu, selepas perang tu apa yang kita dapat daripada itu dan apa yang kita turunkan pada anak-anak kita. Dan soalan seterusnya pasal keanggunan. Soalan ni kalau ikutkan dalam cerita, ramai kerap dalam halayak tu marah. Orang sibuk-sibuk nak perang, budak perempuan ni tanya pula pasal keanggunan. Tapi Kok ni orang yang bijaksana, dia melayan semua soalan dan dia menjaga maruah yang bertanya. Tentang etik kerja, kerja tentang sama ada kita kerja kerana sebab kita kerja dan kita nakkan sara diri, ataupun kita kerja dengan niat untuk kita mahu menyumbang kepada orang lain. Yang bertanya ni pengembala, dia pengembala kambing. Lepas tu dia juga bertanya, kenapa ada orang lain bertuah? Ya, macam sekarang kita, orang tu lebih baik pada kita. Orang tu dapat peluang yang lebih baik daripada kita. Kenapa kita tak dapat peluang yang sama? Dan Almira sekali lagi bertanya pula tentang miracle, tentang mukjizat. Mukjizat ni dalam agama Islam adalah salah satu yang wajib kita percaya. Dan dalam buku ni memang dia banyak sebut tentang alam ghaib, tentang mukjizat, tentang kuasa Tuhan, tentang malaikat. Dan antara soalan yang terakhir saya rasa ni tentang kerisauan. Masa orang ni bertanya, dah memang ada dia panggil macam laungan perang dah bermula. So dia yang dah betul-betul nak hampir pada hakikatnya, kenyataannya. So dia bertanya tentang kerisauan. Dan pemuda yang sama juga, pemuda lain, dia bertanya tentang masa depan. Apa yang patut kita tahu tentang masa depan. Dan orang yang menulis pun, dia dah sibuk menulis, dia pun mesti bertanya. Dia bertanya tentang kesetiaan.
Dan soalan, antara dua soalan terakhir adalah daripada seorang pada pejuang veteran yang memang telah lama berjuang dan pernah berjuang. Dan dia bertanya bila kalah, apa lagi yang tinggal pada kita? Apa lagi senjata yang kita boleh gunakan? Dan soalan terakhir ialah tentang musuh, enemy. Siapa musuh sebenarnya? Sama ada musuh tu dalam diri kita, ataupun musuh tu apa yang orang yang kita hadap dalam hidup kita. Untuk saya lah pengalaman, sebenarnya membaca teks sumber sebelum terjemahan lagi senang, lagi aman. Tapi bila kita membaca untuk menterjemah ni, kita membaca dengan tanggungjawab. Kita membaca dengan niat untuk menterjemahkan makna penulisan tu, makna buku tu. Lepas tu bila saya baca lagi sekali setelah diterbitkan, saya membaca sebagai pembaca yang kritikal, membaca apa yang kita terjemah sendiri, dan saya pun nampak banyak lagi yang perlu saya usahakan, banyak lagi untuk yang perlu saya jelajah lah dalam bidang penterjemahan ni. Ialah karya pertama dan kita pun bukannya sempurna, kita pun masih belajar lagi, dan ini satu pengalaman yang untuk saya pengalaman yang manis. Teori, bila cakap penterjemahan ni, teori memang penting, sangat penting. Tinggalnya saya bukanlah orang linguistik, tapi yang saya paling ingat bila buat penterjemahan ni ialah tentang saya ambil teknik terus, satu persatu, dan secara berstruktur. Saya cuba ikut format penulis tu sedekat-dekatnya. Bentuk penjemahan juga yang saya pilih penuh, maknanya insya-Allah lah saya tak tinggal, mungkin quote saya ada tertinggal. Dan kaedah, antara teori-teori yang paling saya ingat ialah memang pasal mengenai kaedah padanan dengan gantian. Dan padanan ni mencari kata-kata yang sama, yang setara dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Gantian ni contohnya dalam perkataan seks, saya terfikir juga nak tukar ke? Nak tukar, mungkin nak ganti dengan yang tersirat sikit. Tapi saya fikirkan juga mungkin sebab buku ni buku budaya barat dan saya mahu kekalkan dia sebagai dalam budayanya, dan juga saya juga teringat dan masyarakat kita mungkin sudah terbuka juga sebab saya teringat juga kita ada pendidikan seks di sekolah. Memang perkataan tu terus terang digunakan. So, saya tak jadi tukar. So rumusan pada buku ni dalam 20 soalan yang dia bertanya, kebetulan rumusan pun di muka surat 20. Dia kata, apa yang kami nak buat? Kop ni dah jawab panjang lebar, apa nak buat? So dia kata, ada orang yang akan mencatat. Memang ada orang yang mencatat, ada orang yang akan ingat apa yang dia kata. Dan yang paling penting ialah untuk orang-orang tu semua bergerak ke 4 sudut dunia, menyebarkan apa dengar pada orang lain. Dan kesimpulannya apa yang nak ialah memelihara jiwa Jerusalem, maknanya memelihara semangat bandar pada masa itu, dan dengan harapan untuk membina balik Jerusalem sebagai tempat yang ulung. Yang kita juga tahu, kata salah saya dalam sejarah, memang tempat ini akan membangun balik, akan menjadi milik Islam semula dan akan menjadi tempat yang terulung. Untuk saya buku ni keistimewaannya, persoalan yang berlega-lega dan fikiran, rupanya kita boleh garap masuk menjadi sebuah kisah. Untuk saya buku ni buku yang indah, bahasa dia sedap. Dan buku ni juga menjadi penghargaan kepada pendokumen sejarah untuk bidang arkeologi. Betapa pentingnya bidang ni untuk kita mendokumentkan segala peristiwa dan bahan-bahan bersejarah.
Kita kalau tengok bahan-bahan bersejarah ni, kebanyakan dalam tulisan yang hidropolik ke tak salah dia punya istilah yang memang kita tak faham. Tapi adanya ahli-ahli sejarah yang mengkaji, dapatlah kita menumpang untuk berkongsi ilmu. Yang ketiga tentang kesan peperangan. Sebelum berperang, apa persediaan kita, apa dalam fikiran kita, dan selepas perang. Bagaimana kita nak bangun semula, bagaimana untuk kita membina diri, membina keluarga, membina masyarakat itu semula. Dua bulan menterjemah ni memang waktu yang memang waktu yang bermanfaat lah untuk saya. Saya berterima kasih pada IIU Press kerana memberi peluang, dan masa saya dapat tajuk ni pun saya teruja juga sebab buku ni buku yang ke-22 Paul Coelho, tapi ini adalah buku Paul Coelho yang kedua saya baca. Saya juga menambah koleksi. Setakat tu ya Ustaz. Saya akhir dengan sekalung penghargaan pada IIU Press, juga pada guru-guru penterjemahan dan juga sahabat-sahabat penterjemah dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, minta maaf saya tak buka mic rupanya. Terima kasih Puan Ernie atas pembentangan yang begitu sekali steady sesuai dengan hari Jumaat punya mood. Alhamdulillah. Dan saya fikir banyak maklumat yang berharga tadi. Dan tuan-tuan yang perlukan slide boleh tinggalkan alamat email. InsyaAllah nanti Puan Ernie akan berinteraksi dengan tuan-puan. Dan juga mungkin ada persoalan-persoalan yang ingin ditanya lanjut, mungkin boleh tulis di komen kita. InsyaAllah Puan Ernie boleh interaksi di sana nanti. Dan untuk akhirnya sebelum kita tutup perkongsian ataupun program kita pada pagi ini, saya jemput Dr. Rosfa. Ada ke Doktor? Doktor? Okey. Dengar tak? Okey. Dengar Doktor. Cuma gambar je tak ada. Gambar tak ada ya? Gambar tak ada, tak apa, tapi suara ada. Okey. Okey, terima kasih kepada kedua-dua orang rakan kita ni. Ustaz Zahiruddin Zabidi yang telah memfungsikan, telah jadi moderator yang baik untuk sesi kita kali ini. Adalah sesi bicara yang ketiga lah. Saya tak akan cakap panjang sebab ada orang nak bertanya lagi, saya tahu. Ini dalam rangka projek penerbitan buku terjemahan IIM Press yang dilancarkan pada tahun lalu bersama dengan KL World Book Capital. Kita dapat salah satu buku ni yang kita serahkan kepada Tuan Rita Farid yang telah menterjemahnya dengan baik. Beliau seorang yang ada pengalaman. Dan buku Paulo Coelho ni kita pilih sebab salah satu buku yang dapat penulis yang hebat lah. Beliau ni berasal Brazil dan beliau antara buku-buku beliau yang lain sebelum ni yang terkenal adalah The Alchemist dan juga 11 Minutes. Beliau ni, buku beliau telah diterjemahkan kepada lebih 80 bahasa dunia dan karya-karya beliau telah dijual sebanyak 210 juta naskah dalam kalangan karya-karya beliau ni lah. Jadi saya ucap terima kasih kepada Puan Ernie Fatrita yang berkongsi pengalaman berterjemah dan juga ikut serta dalam projek kita, dan pada Jumaat-Jumaat berikut kita akan ada lagi sesi berikut. Ada ramai lagi dalam kita punya barisan yang menunggu untuk berkongsi pengalaman. Dan saya rasa saya perlu kepada Zahiruddin untuk buka lah kepada ramai yang menunggu untuk tanya soalan. Saya tahu. Terima kasih. Okey, baik. Mungkin sebelum kita bentuk saya okey.
kasih pada Dr. Rosfa atas komentar dan juga penampilan sulung dalam program kita. Cuma gambar pula tak nampak Itu tak apalah. Nanti kita akan ni lagi. Puan, ada satu soalan yang saya fikir penting jugalah untuk kita respon daripada Puan Haslina Harun. Puan boleh baca ke? Boleh. Adakah saya merujuk teks asal dalam bahasa Portugis juga semasa penterjemah? Saya tak faham bahasa Portugis. Jika Puan ini merujuk teks bahasa Inggeris saja, bagaimanakah Puan memastikan teks penterjemahan dalam bahasa Melayu tidak tersasar jauh daripada teks asal dalam bahasa Portugis? Untuk saya berpegang pada teks sumber, dan untuk ni penerbit telah memilih teks bahasa Inggeris sebagai sumber. Kita ada kekangan dalam tidak memahami bahasa asal, tapi daripada apa yang saya kaji dalam Google dalam ni, kebanyakannya tak ada komen yang negatif tentang terjemahan dalam bahasa Inggeris daripada Portugis kepada bahasa Inggeris. Memang penterjemah bahasa Inggeris tu telah membuat pindahan makna yang dah sebaik-baiknya. Dan semoga saya pun harap saya juga dapat memindahkan makna juga hampir baik ataupun semoga ni lebih baik. Okey, alhamdulillah. Soalan-soalan lain mungkin Puan boleh respon di Facebook, dan juga yang ada nak slide tu nanti minta Puan emailkan kepada para peserta yang bersama kita pada pagi ni, insyaAllah. Jadi jika tidak ada apa lagi, terima kasih banyak kepada semua peserta yang share, yang like, yang beli buku mungkin, yang nak promokan dan seumpamanya, dan yang ada cadangan penterjemahan mungkin dapat ziarah kami ke IIUM Press nanti bila dah habis PKPB ni. InsyaAllah kita akan cuba rutinkan program kita ini Sabah Minggu dengan panel-panel yang ataupun penterjemah yang berkaliber dan seumpamanya, insyaAllah. Jadi terima kasih semua, salam Jumaat, banyakkan selawat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.